Terima kasih kerana menonton Buletin Pagi 1 Ogos 2021. Saya Fatin Hamimah Yusof. Antara paparan pagi ini, PDRM mula siasatan kenal pasti individu terlibat perhimpunan. Perkembangan terkini kebakaran di Turki, Presiden Turki sahkan kebakaran dimulakan oleh kanak-kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis telah memulakan siasatan dan mengenal pasti individu yang terlibat dalam perhimpunan di kawasan berhampiran LRT Masjid Jamek dan Dataran Merdeka semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim berkata, pihaknya telah menerima satu laporan polis berkenaan perhimpunan itu jam 3.04 petang semalam. Dalam satu kenyataan, Dato' Azmi berkata kesemua individu yang dikenal pasti akan dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi dalam masa terdekat. Sekiranya cukup keterangan, individu-individu tersebut akan dikenakan tindakan kompaun di atas kesalahan mengikut Seksyen 21A Akta 342 dan Peraturan 17-1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021. Dianggarkan 450 orang menyertai perhimpunan berkenaan yang berlangsung selama 2 jam. Sementara itu, Polis Kuala Lumpur katanya turut terkesan satu video tular berdurasi 14 saat memaparkan perarakan beramai-ramai di sebatang jalan yang dikatakan berlaku di Kuala Lumpur. Semakan pihak polis mendapati kejadian tersebut tidak berlaku di Kuala Lumpur dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak menularkan sesuatu perkara yang tidak sahih kerana dikuatiri menimbulkan kegusaran masyarakat. Seorang pengusaha kosmetik yang juga selebriti media sosial akan dipanggil memberi keterangan kerana dipercayai melanggar prosedur operasi standard SOP Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintendent Ku Masyariman Ku Mahmud berkata, pengusaha kosmetik berkenaan dikesan bersiaran langsung di media sosial sambil menikmati buah durian bersama beberapa individu. Menurut beliau, pihaknya menerima laporan berhubung perkara itu pada jam 4 petang semalam. Katanya, tangkap layar dari media sosial seorang individu pada Jumaat lalu telah tular kira-kira 1:10 petang berkaitan selebriti berusia 34 tahun itu sedang bersiaran langsung sambil menikmati buah durian bersama beberapa individu lain. Beliau berkata penularan tangkap layar video tersebut telah mengundang pelbagai spekulasi dalam kalangan masyarakat kerana melanggar SOP Fasa 1 PPN. Menurutnya, siasatan dijalankan di bawah Peraturan 17-1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021, Seksyen 269 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. 9 pusat pemberian vaksin PPV terpilih akan menjalankan operasi vaksinasi tanpa janji temu atau walk-in bagi penduduk di Lembah Kelang bermula esok. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF memaklumkan khusus untuk umur 40 tahun ke atas atau golongan komorbid, iaitu kumpulan berisiko tinggi untuk mengalami kesan yang teruk daripada COVID-19 sekiranya dijangkiti di Lembah Kelang. Vaksinasi jumpa terus akan bermula esok hingga 4 Ogos depan. Dalam satu kenyataan, CITF berkata semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas di Lembah Kelang boleh hadir bermula 5 Ogos hingga 22 Ogos. Masa jumpa terus bermula jam 2 petang setiap hari tertakluk kepada hari operasi PPV masing-masing. Tertera ialah senarai PPV yang dibenarkan operasi jumpa terus antaranya KL Convention Centre, HCOF, HCOG dan HCOH Bangi Avenue Convention Centre dan Hotel Wyndham Kelang. Dalam kenyataan sama, CITF memaklumkan untuk bukan warga negara Malaysia di Lembah Kelang pula, tarikh dibenarkan jumpa terus bermula 9 Ogos dan hanya akan dijalankan di PPV Stadium Nasional Bukit Jalil bermula jam 2 petang setiap hari tertakluk kepada hari operasi PPV masing-masing. Antara dokumen yang diperlukan iaitu bukti menunjukkan lokasi bermaus tautin di Lembah Kelang seperti alamat di kad pengenalan, lesen memandu, sebarang bil utiliti atau kad kredit, kad pekerja, kad pelajar, surat perjanjian atau lain-lain lagi. Golongan komorbid diminta membawa sebarang bukti yang menunjukkan mereka komorbid seperti kad rawatan atau kad janji temu.
Bagi bukan warga negara, mereka yang tidak mempunyai dokumen pengenalan atau perjalanan yang sah, mereka akan melalui proses yang telah ditetapkan dalam satu garis panduan pengurusan pemberian vaksin kepada individu bukan warga negara yang telah dikeluarkan oleh CITF. Pelaksanaan vaksinasi jumpa terus ini adalah berdasarkan siapa dahulu dia dapat, bergantung kepada kapasiti bekalan di PPV, dengan individu jumpa terus akan diletakkan di bawah senarai menunggu untuk hadir semula pada keesokan harinya sekiranya bekalan vaksin pada hari berkenaan sudah habis digunakan. Ujian calitan secara besar-besaran akan dilakukan ke atas 5,000 penduduk di kawasan Perintah Kawalan diperketatkan PKPD di Mukim, Ulu Selama, Perak mulai minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata langkah itu bagi membolehkan tindakan segera diambil bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di kawasan berkenaan. Kalau kita bermula daripada hari Isnin, 3-4 hari boleh selesai, jadi kita dapat pastikan keseluruhan orang kampung. Kalau tidak, kita menunggu-nunggu. Hanya apabila mereka ada gejala sahaja baru kita buat swab test. Ini saya risau ianya akan berpanjangan. Beliau berkata demikian selepas melawat kawasan PKPD Mukim Ulu Selama bagi menyampaikan sumbangan kotak makanan kepada hampir 1,000 keluarga yang terjejas di kawasan terbabit. 4 perkabungan berkenaan dianggarkan dihuni 5,000 penduduk. Ujarnya bagi tujuan itu, peruntukan segera RM200,000 diluluskan kepada pejabat daerah Larut, Matang dan Selamak. Petugas Pusat Khidmat Parlimen Larut katanya akan sentiasa turun padang bagi memastikan segala keperluan penduduk mencukupi. Sementara itu, daerah Padang Terap dijangka mampu mencapai imuniti kelompok menjelang September ini sekiranya sasaran 7,000 orang penerima vaksin dalam tempoh seminggu dapat dilaksanakan. Ahli Parlimen Padang Terap, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, imuniti kelompok di daerah itu melibatkan 49,000 orang dan setakat ini lebih 21,000 orang sudah menerima vaksin dos pertama, manakala lebih 14,000 lagi lengkap dos 2. Dia kalau setakat ni dah ada lebih kurang dalam 34,000 lah yang daftar. Tapi kalau kita nak capai 49,950, kita capai jumlah yang boleh divaksinkan lah. Dia total penduduk lebih kurang dalam 72,000. Tapi kalau you sampai dalam 49,950 tu dah kira dipanggil boleh lah untuk daerah Padang Terap. Dan insyaAllah saya ada 3 PPV, satu Dewan Tengku Putra Kuala Nerang, Pekan Kuala Nerang, satu PPV di Pekan Naka, satu lagi PPV di daerah di Pekan Lubuk Merbau, Felda Lubuk Merbau. Yang ketiganya Datuk DO ambil inisiatif untuk buat bergerak unit kenderaan bergerak ke kampung untuk memberi vaksin. Dan yang kelimanya adalah drive-thru. Jadi semua kaedah adalah. Selain itu, kerjasama bersama klinik swasta juga diadakan bagi mempercepatkan usaha pemberian vaksin. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Padang Terap semalam. 3,095 bakul makanan telah diagihkan PKOB sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. 6,000 bakul makanan lagi diagihkan di seluruh Padang Terap menerusi pejabat ahli parlimen. Peranan Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak hanya tertumpu kepada mengekalkan kestabilan dan keselamatan dalam negara, malah turut menyumbang kepada kesejahteraan dan kesihatan masyarakat di negara ini. Situasi itu selari dengan sambutan Hari Pahlawan yang disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa ATM kepada negara. Terbaru, ATM turut membantu di Sarawak bagi menjayakan program Pasukan Vaksinasi Perubatan Medan CMVT yang memberi fokus kepada usaha memberikan suntikan vaksin untuk penduduk di kawasan pedalaman negeri itu. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, peranan yang dimainkan ATM telah membantu Sarawak mencapai sasarannya mewujudkan imuniti kelompok di negeri itu menjelang penghujung Ogos ini. Jelasnya sehingga kini lebih 60% populasi dewasa di negeri berkenaan mendapat suntikan dos kedua vaksin COVID-19. Mereka telah membantu
vaksinasi sekarang ini JK has covered more than 7,000 orang yang diberi vaksinasi oleh pihak Angkatan Tentera. The number seems to be small, 7,000, but the effort to reach out is quite tough task. Sebab itu mereka menggunakan jalan laluan darat, udara dan juga perahu. Beliau berkata demikian selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV di skim penempatan semula Nangga Jagau, Konawit. Ujar Datuk Patinggi Abang Johari, penempatan terbabit yang ditubuhkan Rajang Area Common Rascom pada 1972 bagi mengekang ancaman komunis menjadi simbol hubungan erat rakyat dengan pasukan ATM. Justru tegas beliau, Kerajaan Sarawak berterima kasih dan menghargai peranan ATM di negeri itu termasuk yang terbaru membantu dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri itu. Usaha melindungi hidupan marin terutama spesies terancam seperti penyu terus giat dilakukan bagi memastikan populasi hidupan marin itu berkembang selain mengekalkan tarikan eko-pelancongan di pantai timur Sabah. Inisiatif itu menerusi kempen kesedaran dan pembersihan kawasan pantai di Pulau Libaran Sandakan yang menjadi lokasi utama tempat penyu bertelur. Populasi penyu di Sabah terjejas akibat aktiviti perikanan dan penjualan telur penyu yang sukar dibendung. NGO Friends of Sea Turtles Education and Research Forster antara pihak yang aktif menganjurkan pelbagai aktiviti pendidikan dan kesedaran pemeliharaan penyu. Fokus NGO terbabit termasuk pembersihan pantai di Pulau Libaran yang dilaksanakan sejak 7 tahun lalu. Aktiviti memelihara penyu ini kita perlukan ada pantai yang bersih. Jadi 7 tahun dulu kita memulaikan kempen pembersihan pantai bekerjasama dengan penduduk kampung di sini. Kegiatan NGO berkenaan mendapat sokongan Tourism Malaysia dan Sabah Tourism selain pihak penaja luar negara. Sumbangan keuangan disalurkan termasuk bagi mengupah penduduk setempat membersihkan kawasan pantai lokasi penyu membiak. Matlamat dia untuk mencantikkan kampung. Jadi pada masa yang sama bila ada pelancong datang, pelancong pun macam senang tengok kawasan kampung. Ya. Tertarik dengan suasana di kampung itu. Inisiatif berkenaan sekaligus menambah pendapatan bagi keluarga terlibat. Penduduk turut mempamerkan kreativiti mereka dengan memanfaatkan sisa plastik dari laut yang terdampar di kawasan itu yang dijadikan sebagai bahan perhiasan kitar semula. Agropreneur muda digalakkan untuk membangunkan lebih banyak produk mesra alam lebih mampan sejajar dasar kerajaan mempromosikan amalan pertanian yang baik di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Dr. Jafri Ketingan berkata, produk seperti kawalan perosak organik dapat mengurangkan penggunaan racun perosak kimia. Di samping itu, usaha ini juga mampu membuka mata para belia di luar sana untuk terus berusaha dan berani mencuba mencapai kejayaan masing-masing sekaligus membantu meningkatkan ekonomi rakyat, ekonomi kita semua, khususnya di negeri Sabah. Datuk Seri Dr. Jafri berkata demikian ketika berucap pada pelancaran Farm Takau secara maya semalam. Beliau yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah berkata, kerajaan negeri telah menyediakan pelbagai insentif untuk menggalakkan agropreneur menyumbang idea dan usaha dalam industri pertanian ke peringkat seterusnya. Program Agropreneur Muda oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan misalnya telah menyediakan geran keuangan sehingga RM20,000 kepada agropreneur yang layak. Skop itu termasuk agropelancongan, sokongan dan logistik yang amat diperlukan di Sabah. Justru belia Sabah amat dialu-alukan untuk memanfaatkan pelbagai platform itu untuk membantu memajukan perniagaan mereka. Sebagai sumber minuman tambahan kepada haiwan ternakan. Satu sindiket penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi yang beroperasi di Negeri Sembilan tumpas hasil serbuan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP.
Pengarah bahagian penguatkuasaan Azman Adam dalam satu kenyataan berkata, hasil serbuan itu 6 individu termasuk 4 lelaki warga Myanmar berusia 20 hingga 30 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Menurut beliau, dalam serbuan di stor di Seremban dan Port Dickson, pihaknya menemui sejumlah 126 tong 50 kg LPG untuk kegunaan industri, 136 tong 14 kg untuk kegunaan domestik dan 1,500 tin liquefied butane cartridge turut disita sebuah lori 5 tan. Pihaknya turut menemui peralatan digunakan untuk memindahkan LPG seperti hose pipe, alat timbang dan beberapa bungkus plastik ais. Operasi dijalankan hasil risikan 3 minggu dan stor itu dipercayai digunakan sebagai tempat memindahkan LPG bersubsidi ke dalam tong LPG kegunaan industri selain memindahkan gas dari tong LPG 14 kg bersubsidi kepada tin gas dapur mudah alih 230 gram. Hasil siasatan turut mendapati sindiket itu menerima tong LPG domestik 14 kg daripada pemborong di sekitar Klang dan Branang Selangor. Namun jelasnya tong LPG bersubsidi itu tidak dihantar ke tempat sepatutnya. Sebaliknya, gas dari tong itu dipindahkan ke tong 50 kg kegunaan industri dan tin gas untuk kegunaan dapur mudah alih. Jumlah sitaan dianggarkan hampir RM150,000. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh dalam kebakaran yang berlaku di Marmaris, wilayah Mula, Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengesahkan kebakaran tersebut dimulakan oleh kanak-kanak selepas mengunjungi beberapa kawasan terjejas Sabtu lalu. Katanya walaupun didapati kebakaran di Marmaris ini telah dimulakan oleh kanak-kanak, siasatan terhadap kebakaran yang lain masih dijalankan. Ketika ini polis menahan seorang individu berkaitan kebakaran di Mila, sebuah daerah di wilayah Mula. Sekurang-kurangnya 5 maut akibat kebakaran di Manavgat dan seorang lagi di Marmaris. Kebakaran hutan di Turki sejak Rabu kini merebak ke beberapa kampung dan destinasi pelancongan sehingga memaksa penduduk berpindah. Menteri Kesihatan Fahrettin Koca berkata 400 orang mengalami cedera ringan akibat kebakaran di Manavgat dan telah dirawat di hospital sebelum dibenarkan pulang. Manakala 10 lagi cedera parah dan sedang menerima rawatan. Lebih 36,000 pekerja kilang di 49 wilayah di Thailand disahkan positif COVID-19 sejak penularan varian baru April lalu. Data tersebut memperincikan kebanyakan industri yang terjejas adalah pemprosesan makanan melibatkan jumlah 99 kilang. Prechaburi berada dalam sedara wilayah paling tinggi menerima jangkitan berkenaan dengan jumlah melebihi 4,400 kes. Pada masa sama, Thailand juga dalam usaha mempercepatkan program vaksinasi kepada penduduknya. Semalam, negara itu menerima dos pertama 1.5 juta vaksin Pfizer-BioNTech yang disumbangkan oleh Amerika Syarikat. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Hari ke-10 Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 hanya tinggal wakil negara turun beraksi dalam 2 acara terjun akuatik dan golf yang menawarkan pingat. Satu lagi acara adalah pelayaran 470 yang masih dalam pusingan kelayakan. Tentunya kelibat Nur Dabita Sabri bagi perebutan pingat acara akhir 3 meter papan anjal lebih mendapat tumpuan. Dengan prestasi Nur Dabita cukup mantap menamatkan aksi separuh akhir di kedudukan ke-6 semalam. Kemampuannya bakal diuji lagi hari ini dalam peringkat akhir acara 3 meter papan anjal individu wanita di Pusat Akuatik Tokyo. Seramai 12 finalis berentap dengan pencabar terkuat Nur Dabita bakal terarah kepada 2 penerjun Cina, Shi Tingmao dan Wong Chan. Satu lagi sukan yang turut menawarkan pingat adalah dari sukan golf. Secara realistiknya, Gavin Green yang membuat 3 atas par terlepas peluang dalam perebutan pingat ketika pendahulu semasa iaitu Xander Schauffele dari Amerika Syarikat mengumpul 13 bawah par. Namun Gavin mampu memperbaiki posisi ke arah 47 di Rio 2016 jika diperbanyakkan lagi catatan birdie dan kurang melakukan kesilapan bogey. Dan sukan pelayaran menampilkan Nur Aisyah Jamil dan Juni Karimah Nur Jamali yang beraksi dalam acara International 470. Nur Aisyah dan Juni Karimah akan mengharungi perlumbaan 7 dan 8 sebelum melengkapkan baki 2 pusingan Isnin ini. Mereka kini jauh ketinggalan untuk mengejar kelompok atasan apabila berada di tangga ke-20 daripada 21 pelayar yang bertanding.
Tiga perlawanan Liga Super berlangsung semalam menyaksikan Johor Darul Takzim JDT dan Selangor berjaya melakar kemenangan besar ke atas lawan masing-masing. JDT berpesta gol di halaman sendiri selepas mudah menewaskan Perak FC dengan kemenangan 5-0. Sementara Selangor FC mengecewakan tuan rumah Penang FC dengan keputusan 4-1. Satu lagi pertemuan berakhir dengan keputusan seri apabila Kuala Lumpur City FC dan Melaka United FC terikat 1-1. Pertembungan JDT menentang Perak FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri paling mencuri tumpuan malam tadi. Sekalipun pelawat lebih banyak bertahan, penyerang sensasi JDT Berksan Sadiva nyata lebih berbisa apabila cemerlang meletak hat-trick bermula dengan jaringan pertama pada minit ke-20. Bersambung babak kedua, Berksan tidak menunggu lama untuk menambah jaringan kedua pada minit ke-47. Tersentak dengan jaringan awal di babak kedua itu, Perak City membuat 3 pertukaran untuk kembali bangkit. Namun ianya gagal menghalang Berksan untuk mencipta hat-trick pada minit ke-59. Sedara lawan seakan hilang punca selepas itu, Gonzalo Cabrera menambah 2 gol lagi pada minit ke-83 dan sepakan penalti minit ke-86 sekaligus melengkapkan kemenangan bergaya 5-0 JDT ke atas Perak FC. Dengan kemenangan itu, JDT kini berkelebihan 9 mata di puncak Liga berbaki 6 lagi perlawanan. Di Stadium Bandaraya, Selangor FC berjaya melakar kemenangan 4-1 ke atas Penang FC pada perlawanan ke-16 Liga. Selangor FC terlebih dahulu memimpin permainan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Ifadaya oleh Segahan pada minit ke-16. Bagaimanapun, tuan rumah berjaya menyamakan kedudukan 1-1 menerusi tandukan David Rowley pada minit ke-40. Masuk babak kedua, Daniel Asri kembali meletakkan Selangor FC di depan pada minit ke-49 sebelum Salvaraj menjadikan kedudukan 3-1 minit ke-56. Penang FC berpeluang merapatkan kedudukan pada minit ke-74, namun sepakan penalti Rafael Victor berjaya diselamatkan penjaga gol pelawat Khairul Azhan Khalid. Ketika Penang FC terus leka mengasah, Ifidayus sekali lagi mencetak nama selaku penjaring menerusi jaringan jarak jauh menarik pada masa kecederaan sekaligus menamatkan kemarau kemenangan Selangor FC sejak 2 Mei lalu. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, KL City FC dan Melaka United FC terpaksa berkongsi satu mata selepas terikat 1-1. Tiada jaringan terhasil sepanjang babak pertama. KL City FC akhirnya berjaya memecah kebuntuan gol pada minit ke-52 menerusi tandukan Zafi Yahya. Namun kelebihan itu gagal dipertahankan tuan rumah apabila pemain import Korea Selatan Jang Soo-won berjaya menyamakan kedudukan pada lewat permainan. Keputusan itu menyaksikan KL City FC dan Melaka United kekal berada di kedudukan ke-6 dan ke-9 selepas 16 perlawanan. Sekian Buletin Pagi. Pastikan anda mengamalkan SOP dan kesihatan kendiri bagi mengelak terkena jangkitan COVID-19. Terus kekal menonton TV3. Saya Fatin Hamimah Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.